Baik, kembali dalam cerita. Tadi kita bercakap berkaitan dengan fasa 3, bagaimana keadaan dan juga situasinya di Sarawak. Dan ketika ini saya nak bersama dengan Abdul Hadi Cik Awang, Wakil Eswatini Kedah. Tetapi cerita mengenai negeri Perlis, jirannya yang kini juga berada dalam fasa 3 Pelan Pemulihan Negara ataupun PPN. Dan pastinya ada perkara-perkara yang perlu kita faham dan juga kita ketahui bahawa tiga negeri ini termasuk wilayah Persekutuan Labuan, Sarawak dan juga Perlis disebabkan dengan prestasi yang merangsangkan penularan kes dan juga jangkitan yang agak rendah dan beralih kepada fasa 3 Pelan Pemulihan Negara, dan pastinya ada perkara-perkara yang boleh dilaksanakan tidak sama seperti fasa pertama dan juga fasa kedua. Jadi tinjauan turut dilakukan oleh Abdul Hadi Cik Awang untuk kita melihat kepada situasi mungkin di Perlis. Perkara-perkara yang Hadi temui, yang ditanyakan kepada mereka yang berada di sana, dan juga bagaimana situasi dan juga keadaan dalam fasa ketiga Pelan Pemulihan Negara di Perlis ini. Hadi, silakan. Okey, terima kasih Ehsan di studio. Dan untuk memahamkan penonton Eswatini mengapa saya Wakil Eswatini Kedah membuat liputan mengenai Perlis, sebenarnya kawasan liputan kami adalah dari kawasan Padang Besar Perlis sehingga ke Kulim Kedah, iaitu memakan jarak dua negeri. Dan semalam kami membuat liputan mengenai tinjauan hari pertama berkenaan dengan pelaksanaan fasa 3 Pelan Pemulihan Negara fasa 3 PPN, yang mana difokuskan kepada aktiviti makan di kedai ataupun kebenaran dine-in. Pelonggaran yang diberikan kerajaan sudah pastinya tinjauan dibuat di sekitar Kangar dan juga Arau. Kebanyakan peniaga-peniaga ataupun pengusaha kedai makan menzahirkan kesyukuran selepas mereka dibenarkan untuk membuka operasi secara dine-in. Manakala sebelum ini kaedah yang digunakan adalah kaedah ambil dan bawa pulang, beli dan bawa pulang, selain kaedah penghantaran ataupun COD rumah ke rumah. Dan mereka menjelaskan bahawa dengan adanya kebenaran ataupun kelonggaran yang diberikan oleh pihak kerajaan dalam fasa 3 PPN ini sudah pastinya memberi kelegaan kepada mereka, terutamanya dalam mereka untuk nak menambahkan pendapatan harian yang agak terjejas. Saya difahamkan ada juga kedai yang menutup operasi apabila tidak dibenarkan untuk dine-in di kedai makan, dan ada juga kedai yang mencatat kerugian hampir 80% seperti yang membuat semalam. Dan sudah pastinya kumpulan peniaga ini mengharapkan ini menjadi kebenaran dalam fasa 3 ini menjadi platform untuk mereka melonjakkan semula pendapatan mereka, terutama daripada hasil-hasil individu yang datang makan ke kedai mereka itu sendiri. Dan sudah pastinya mereka turut mengingatkan bukan saja kepada pelanggan yang datang ke kedai makan, bahkan kepada pekerja-pekerja mereka sendiri agar mematuhi SOP yang ditetapkan. Meskipun kalau kita lihat hari ini Perlis hanya mencatatkan 4 kes baharu COVID-19, semalam agak merisaukan, manakala semalam kes sekitar 20 kes. Itu merupakan antara bilangan kes yang terbanyak di negeri Perlis, dan ianya menimbulkan kerisauan terutama melibatkan warga-warga Perlis itu sendiri. Dan sudah pastinya tinjauan tidak dilakukan kepada kumpulan peniaga atau pengusaha kedai makan saja, kumpulan-kumpulan pelanggan juga kami ada menemubual. Beberapa pelanggan semalam mereka merahirkan rasa lega selepas disifatkan terkurung dalam rumah. Mereka cakap terkurung dalam rumah, tak boleh nak keluar makan dan sebagainya. Dan apabila buka PPN fasa 3 ini, mereka dah boleh keluar makan di kedai dan sebagainya. Itu apa yang dikatakan oleh penduduk-penduduk Perlis, terutama kumpulan-kumpulan yang berusia antara 30 sehingga 60 tahun, yang kebanyakan mereka sebelum ini lepak di kedai makan dan sebagainya. Dan apabila dibenarkan ini, mereka menzahirkan rasa lega. Tapi apa yang paling penting mereka menjelaskan adalah SOP perlu dikekalkan dalam memastikan Perlis menjadi antara negeri yang paling kecil menyumbang kepada kes COVID-19 harian terbaru, Ehsan. Dan juga Hadi, dari Kedah ke Perlis, pastinya antara perkara-perkara yang perlu dan juga yang rakyat Malaysia nanti-nantikan adalah bila agaknya kita dapat cross ataupun merentas negeri untuk pulang ke kampung dan sebagainya. Tetapi situasi dan juga keadaan di Perlis yang mungkin membezakan Perlis dan juga Kedah ketika ini, kalau Hadi boleh kongsikan bagaimana situasi dan juga keadaannya?
Oh, Ehsan, memang kalau ikutkan sebelum ini memang sama, tapi jika semalam agak beza Ehsan, menangkan selain pada dine-in di kedai makan itu sendiri, antara kelonggaran yang diberikan adalah terhadap kebenaran untuk menaiki kenderaan persendirian ataupun kenderaan awam yang ditingkatkan kepada 3 individu. Selain beberapa operasi tempat-tempat seperti pasar awam, pasar tani dan sebagainya dibenarkan beroperasi melebihi masa yang ditetapkan dalam fasa 2, tapi kali ini dalam fasa 3 dibenarkan untuk melebihi fasa operasi. Macam seperti pasar malam, sebelum ini saya difahamkan di Perlis hanya dibenarkan untuk beroperasi bermula jam 6 petang sehingga jam 9 malam, tapi kali ini dibenarkan untuk diawalkan lagi pasar malam itu bagi menampakkan perbezaan antara PPN fasa 2 dan juga fasa 3 itu sendiri. Dan saya turut difahamkan antara kelonggaran lain yang diberikan adalah dibenarkan untuk mengunjung di rumah, tapi dengan kapasiti yang minimum, iaitu sekitar 5 hingga 10 orang. Itu antara perbezaan yang dapat saya kongsikan antara negeri Kedah dan negeri Perlis. Menangkan Kedah hari ini sekali lagi melebihi 1000 kes untuk kes harian COVID-19, tapi perbezaan dengan negeri Perlis hanya 4 kes. Terlalu banyak perbezaan jika nak dibandingkan dalam PPN fasa 2 dan fasa 3 ini, dan sudah pastinya SOP yang ditunggu-tunggu rakyat Perlis adalah SOP berkenaan dengan aktiviti sosial dan juga aktiviti sukan. Manakala SOP itu belum dikeluarkan secara khusus lagi oleh pihak MKN, dan mereka menantikan apa yang dibenarkan juga apa yang tidak dibenarkan, terutama melibatkan aktiviti sosial dan juga aktiviti sukan dan rekreasi sendiri. Itu Ehsan. Dan juga Hadi, bagaimana dengan kerisauan masyarakat dan juga penduduk di Kedah terutamanya apabila seperti yang Hadi sebut, kita menyaksikan kes lebih daripada 1000 yang dicatatkan di Kedah hari ini, dan pastinya ada kawasan-kawasan tertentu yang menjadi fokus kepada titik penularan dan sebagainya. Bagaimana perkara ini juga Hadi masukkan dalam liputan dan juga memberi fokus kepada penulisan berita dan juga untuk mendapatkan visual dan sebagainya, Hadi? Okey, fokus utama terutama di Kedah ini dalam liputan mengenai kes harian COVID-19 ini, terutama beberapa kawasan industri iaitu di Sungai Petani dan juga di Kulim. Itu 2 daerah yang menjadi penyumbang terbesar kes harian COVID-19 di Kedah, selain beberapa daerah lain seperti Baling dan juga Kota Star, yang mana kebanyakan mereka adalah kontak rapat kepada pekerja-pekerja dalam sektor industri itu sendiri. Dan saya membuat liputan sebelum ini, fokus diberikan kepada kaedah pemberian vaksin COVID-19 itu sendiri, terutama dalam kalangan kumpulan warga yang berusia antara 40 sehingga 60 tahun. Menangkan kita faham PIK 2.0 memfokuskan kepada individu yang berusia 60 tahun ke atas, tapi nasib kumpulan 40 hingga 60 tahun itu sendiri. Dan semalam saya difahamkan oleh Menteri Besar Kedah menerusi satu kenyataan bahawa beberapa pusat pemberian vaksin juga telah dibuka kepada kumpulan individu berumur 60 tahun ke atas untuk dilakukan secara walk-in, pergi terus kepada PPV itu sendiri, dan akan menerima suntikan serta-merta bagi yang tidak mendaftar di MySejahtera ataupun yang mendaftar tapi masih belum mendapat tarikh temujanji. Dan antara PPV yang juga memberi fokus pada berusia 40 hingga 60 tahun adalah PPV di LICC Langkawi, yang mana dibuka secara umum untuk aktiviti walk-in untuk mendapatkan vaksin kepada semua lapisan umur. Memandangkan yang dibenarkan, semua lapisan umur yang dibenarkan daripada berumur 18 tahun sehingga ke atas, yang mana PPV integrasi LICC Langkawi ini sendiri dibuka bagi projek khas untuk Langkawi, jadikan projek rintis sebagai gelembung hijau pelancongan itu sendiri. Dan sehari disasarkan bagi PPV, terutama semua PPV di Langkawi, adalah sebanyak 4,000 individu disuntik, dan menjelang awal September ini keseluruhan individu iaitu melebihi 75,000 penduduk di Langkawi akan disuntik bagi dos kedua itu sendiri. Ihsan. Dan juga Hadi, akhir sekali, tadi Hadi cakap berkaitan dengan vaksinasi dan juga liputan Hadi yang boleh
mungkin merentasi Perlis dan sebagainya untuk mendapatkan laporan dan juga berita, terutamanya ketika Perlis kini berada dalam fasa 3 dan selepas ini bagaimana fokus liputan Hadi, terutamanya ialah kita tahu kita berdepan dengan situasi pandemik COVID-19, melihat kepada kadar jangkitan setiap hari dan juga ada keterbatasan yang perlu kita patuhi dan sebagainya, Hadi. Okey, fokus utama yang mungkin diberikan selepas ini oleh terutama tim Awani di Kedah dan di Perlis ini sendiri adalah berkenaan dengan perubahan setiap SOP yang dilaksanakan, terutama di negeri yang dilaksanakan PPN fasa 3 iaitu di Perlis dan juga negeri yang dilaksanakan PPN fasa 2 iaitu di negeri Kedah, fasa 1 di negeri Kedah ini sendiri. Dan sudah pastinya fokus selain pada pemberian vaksinasi itu sendiri, sudah pastinya nasib-nasib kumpulan-kumpulan masyarakat setempat iaitu terutama kumpulan peniaga, pemandu bas, kumpulan pengusaha-pengusaha kecil, IKS dan sebagainya dalam menentukan hala tuju masa depan perniagaan mereka, nasib diri mereka dalam mengharungi pandemik COVID-19 ini. Manakala jika kita sendiri kita lihat Aisyah Awani turut membawakan segmen Jiwa SME itu sendiri, pastinya dalam membuka mata kumpulan-kumpulan masyarakat di Malaysia dalam bahawa betapa pentingnya kumpulan-kumpulan masyarakat di bawahan ini perlu dilihat dan dibantu oleh kumpulan yang berada di pihak atas untuk mereka mengharungi pandemik COVID-19 ini sendiri, Ihsan. Baik, terima kasih Abdul Hadi Cik Awang atas laporan dan juga cerita liputan itu tadi, dan pastinya kita nak menyaksikan lagi banyak negeri, tempat dan juga kawasan beralih daripada fasa 2 kepada fasa 3 dan seterusnya mungkin insya-Allah kita bebas daripada COVID-19. Apapun perkara penting untuk kita ketahui selain daripada kita melihat kepada mungkin angka-angka yang tinggi akibat jangkitan COVID-19, perkara yang perlu kita lakukan secara agresif dan juga untuk kita terus mendapatkan vaksinasi, untuk mendapatkan vaksin kepada mereka yang belum mendapatkan vaksin. Walk-in telah pun dibuka di Lembah Kelang dan juga di sekitar negeri-negeri yang terbabit, pastinya dah boleh pergi walk-in, dah boleh dapatkan vaksin dan sebagainya, untuk kita bagi penerangan pula untuk kita pastikan bahawa kebanyakan dalam kalangan kita, dalam komuniti kita telah pun menerima vaksin, dan insya-Allah itu antara langkah sewajarnya untuk kita mengekang daripada jangkitan yang lebih teruk akibat COVID-19. Itu cerita saya bersama dengan Wakil Esok Awani Sarawak dan juga Kedah yang cerita pasal Perlis tadi. Untuk cerita waktu ini, pastinya kita akan banyak lagi berkongsi cerita di sebalik liputan dan juga laporan yang dilaksanakan oleh wartawan yang bukan sahaja berada di Kuala Lumpur ini, tetapi rakan-rakan kita yang berada di setiap negeri untuk memberikan laporan dari semasa ke semasa. Sekian dulu saya Ihsan Dahlia dari World Trade Center Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan jumpa lagi.